Dah. Dah betul tempat duduk dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan kesyukuran kehadirat ilahi dengan ucapan alhamdulillah kerana kita diberi kesempatan berada dalam majlis ilmu sekali lagi, diberi kesihatan. Mudah-mudahan diberi keberkahan dalam hidup. Juga puji-pujian pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diterima sebaik-baiknya menjadi pengikut Rasulullah dan diberi syafaat untuk masuk ke syurga bersama baginda. Amin 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 ya rabbul alamin. Saudari pengurusi dan seluruh tangguhkuasa TIH dan juga seluruh tim yang mengurus program ini, satu pengorbanan yang sangat besar, satu hadiah, satu ibadah. Dan tuan-tuan, tuan tak ada, puan-puan sekalian merupakan orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi sebahagian daripada penghuni syurga kerana mengemarakkan rumah Allah. Maka kalau itu dapat diangkat setiap masa, andalah orang yang paling bahagia berada di rumah Allah, insya-Allah. Okey. Sebab itu kita nak bangun balik kekuatan. Kita datang bukan kerana ilmu semata-mata, tetapi untuk layak merasa nikmatnya ilmu dan mengamalkannya sebagai satu modal untuk jumpa dengan Allah, insya-Allah. Jadi kalau melihat tajuk yang dibekalkan ataupun tajuk yang kita dah kesetuju untuk dibincangkan, bila hatinya mati. Okey, kita nak tengok orang mati, kita tahu. Hati mati tahu tak gagak? Okey, ini kekuatan yang nak diangkat bulan ini. Maknanya kita kata kita nak bertanya tentang jasad. Kita dah belajar kemarin tentang jasad kita, betul? Dalam jasad ada apa? Ada? Dalam jasad ada? Tak dapat lagi. Ada apa? Ada? Nadi. Dalam jasad ada roh. Ini kena kuat, yakin sungguh-sungguh. Jangan sikit-sikit, jangan bisik-bisik. Oh, takut silap. Ya Rabbi, ya Tuhan. Bila takut maknanya tak yakin. Bila tak yakin tanggal. Okey? Sebab itu kita kata jawablah dengan yakin. Sebab bawah tanah, jawablah dengan jelas dan yakin. Siapa Tuhanmu? Tengok talqin tak? Dengar talqin, hantar orang pergi Mekah pula. Hantar orang pergi kubur. Dengar, jawab. Janganlah kamu takut, janganlah kamu ragu-ragu. Jawablah dengan yakin. Ya Allah. Jadi untuk praktis sampai sana sekarang. Kalau tak praktis jadi apa? Takutlah salah. Mungkin nangkis salah ke debung, terus kena empuk, betul? Bermakna learn, belajar untuk tidak rasa tidak yakin atau was-was atau ragu-ragu. Yakin yang jawapan kita itu betul. Salah nanti untuk guru tolong betulkan. Okey, ini kekuatan. Kalau kita tak yakin salah ke betul, salah ke betul, siapa nak buat keputusan? Boleh nampak? Maka kekuatan kita kata dalam jasad ada roh. Asal jasad dari apa? Dari tanah. Oh, hebat. Lagi dapat dari tanah. Dari apa? Jawablah. Daripada saripati tanah. Kalau Adam direct dari tanah, kita dari saripati. Saripati artinya unsur. Okay, unsur maknanya kita tak ada langsung tidak direct dari tanah. Sebab Nabi Adam dia ambil semua tanah di bumi ini di 7 tempat untuk membina tubuhnya Adam seperti tembikar, seperti tembikar keras, duduk di tepi syurga. Masa itulah iblis sudah sangat jealous. Dari situ mula dengkinya iblis melihat hebatnya tempaan tubuh Adam ketika itu. Tapi kita dari saripati. Saripati maknanya kita makan sayur dari tanah. Kita makan daging dari lembu ke kambing ke bangkan
Rumput datang dari mana? Dari tanah. Maknanya kita terkait kat situ. Sebab tu kita gesel macam ni, mesti bau tanah. Okey, tapak tangan. Tapi kena kuat dan laju. Itu Ustaz mi ajar. Kalau kamu tak bau juga, itu masalah tu. Terbuat daripada apa, wallahu alam. Okey. Mesti bau tanah punya, garanti. Okey. Sebab tu jangan takut dengan tanah, jangan marah dengan tanah. Sebab dalam badan kita ada elemen tanah. Sebab itu kamu datang dari tanah, tinggal di tanah dan kembali ke tanah. Artinya tanah merupakan, kalau jalan tak pakai kasut tu mahal. Betul? Itu sebab orang asli tak disakit apa pun. Gigit nyamuk 4 lori tak adalah kena denggi ke apa, kena hutan. Betul? Kita tempat terang-derang. Tapi ada denggi juga. Aku betul. Betul? Kerana mereka sudah bersahabat dengan tanah. Tapak kaki mereka sudah mesra dengan tanah. Tanah merawat tapak kaki mereka. Ini sebahagian daripada kesedaran. Okey, kita dari tanah, kemudian kita, oleh kerana kita hanya dari saripati tanah, maka kita dari air. Betul? Air apa? Air mandi yang mahal ke tak? Langsung tak ada harga. Artinya kita dari air yang paling hina. Tak boleh jual, tak boleh masuk botol. Betul? Jatuh ke bumi, tak disudu itik, tak dipatuk ayam. Bermakna jangan sombong. Ni kekuatan yang nak diangkat, bukan sekadar berbaca. Tanah tu di bawah, betul? Jadi semasa hidup jalan tengoklah tanah. Oh, tahu nak tengok bulan bintang aja, betul tak? Ini semua dari segi psikologinya mengasuh kita untuk rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati dengan tanah. Jangan sombong, jangan ludah-ludah suka-suka. Kerana tanah akan jawab, senang-senanglah kau buat maksiat kat aku. Esok aku empuk kamu, aku kemik kamu sampai lempeng. Ni kekuatan. Artinya tak boleh gaduh, tak boleh apa, tak boleh buat tak baik, betul? Ini kita kata kenapa terjadi juga masalah di bumi, kerana manusia mampu merawat fizikalnya tapi tak mampu merawat hatinya. Ya Allah, berapa orang susah hati ni angkat tangan? Ada orang susah hati lagi tak? Mana ada tak susah? Hidup ini masalah. Itu dari segi ekonomi, betul? Apa itu ekonomi? Ialah usaha untuk mengatasi masalah dalam hidup manusia. Ya Rabbi, betul? Jadi kalau kita kata kekuatan yang nak dibangun, kita dari tanah datang akan balik ke tanah, apa nak bawa? Oleh kerana itu hati sangat penting, kerana dia penentu seluruh ibadah, penentu seluruh amal, penentu seluruh jasa, penentu seluruh kebaikan. Sebab itu mungkin ini dalam 2-3 siri ikutnya. Sebab kita nak melihat dulu, kita mau ulang gaji sikit. Hati adalah raja, betul? Hati adalah raja. Itu kena masuk dalam kepala. Bila raja kepada negeri yang namanya tubuh. Ni tubuh ni negerinya. Rajanya hati. Ya? Rajanya hati. Apa maksud rajanya hati? Kerana semua mesti bersumber dari hati dan kembali kepada hati. Dia masak setengah mati. Betul? Betul ke setengah mati? Tak. Dia masak dengan senang, sepenuh hati, bukan setengah mati. Kita ya Allah letihnya setengah mati, ya ke? Dan merasa setengah mati. Ikhlas ke tidak? Bila keluar perkataan itu, kita dah masak setengah mati, awak datang tak makan pula. Marah pula. Maka kalau tidak dari hati, hasilnya bermasalah. Betul? Sebab itu kekuatan yang nak dibangun menjadi manusia, kita dah buat juga dulu. Kita jaga jasad. Jasad ini kelonsong. Jasad ini bekas kepada roh, bekas kepada hati, bekas kepada nurani, bekas kepada ya Allah rohani. Betul? Macam-macam istilah dipakai. Betul? Bekas kepada jiwa, ya jiwa raga. Saya serah ke jiwa raga. Jiwa apa, raga apa? Jiwanya hati, raganya tubuh. Ya Allah, bakul pula dah. Yo, benar sikit. Tak ngapa, gelak lah. Yang penting dia jawab. Yang tak menjawab tu gelak tu dapat apa? Berdosa gelakkan orang. Udahlah tak menjawab. Ya Rabbi, ini ada menuntut ilmu ni.
Nama banyak. Itulah punca orang takut nak menjawab. Kau jawab salah, kena gelak. Tak apa, awak bagi pahala kat orang. Betul ke tak? Kalau tidak, basi kelasnya. Betul? Ketawa itu tanda sehat. Kerana lapang dada, lapang hati, lapang perasaan. Sehat jasmani, sehat rohani. Biar jasmaninya sakit, tapi rohaninya kita tak mati-matian jaga jasad. Betul? Kalau kita tengok anak kita jatuh, betul? Ini semua orang dah pernah ada anak, betul? Dan pernah jadi anak, betul? Anak jatuh, kata dia luka kat lututnya. Nangis, ya, betul? Tapi bila dia nampak mak dia, itu anak sekarang. Bila nampak anak maknya pun peluk. Okey, tak apa, sikit je nanti buat plaster. Okey dah tu. Dia diam tak? Diam. Apa sebab dia diam? Lukanya dah sembuh ke belum? Belum, tapi dia diam. Betul? Kerana sudah ada ketenangan. Maknya dah ada sebelah. Kenapa anak menangis kalau maknya tinggalkan dia? Padahal badan sihat walafiat, makan 4 lori, minum 4 botol, 5 botol susunya, betul? Kan orang sekarang botol anaknya sederet, hati tak basuh sampai last. Allah akbar, malasnya. Betul? Ngumpat lah pula pagi. Betul tak? Maka bangun kekuatan. Kenapa anak ditinggalkan maknya dia nangis? Sebab bukan jasadnya sakit, tapi hati dan emosi tak tenteram. Jadi bayangkan kalau kanak-kanak saja tak tenteram, tak boleh hidup. Kalau orang dewasa tak tenteram macam mana? Ni kekuatan. Sebab dia cakap bila anak nangis, pasal apa nangis ni? Diam, rotan kan? Sebab mak tak faham emosi, mak tak faham hati anaknya. Kalau mak nangis, mak pergi sekejap je, itu pun nangis. Ya Allah, siapa yang tak tenteram? Mak tak tenteram. Patutnya anak nangis mesti dia faham. Anak tu nangis sebab tidak tenteram, tak ada ketenangan. Baru mak peluk je siap. Betul ke tidak? Itu kalau maknya tenteram lah. Yang anak jadi masalah tu bila maknya tidak tenteram. Maknya tak mampu memberi ketenteraman. Maknya nyeng buat berita tak habis. Berita perdana pula tu. Bila nampak bangpak je muka jeng. Ini masalah.